Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti yang dijanjikan, hari ini kita nak masuk kepada subtopik seterusnya yang menarik juga kat sini. Muka surat 40, buku teks sains KSSRC Makan. Okey, tajuk kita adalah kelas makanan hari ini. Apa tu kelas makanan? Ingat apa? Awak pergi sekolah aja di kelas. Makanan pun ada kelas tau. Makanan boleh dikelaskan kepada 7 kumpulan. Iaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pelawas dan air. Apa benda ni cikgu? Tak tahu kan? Jom kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ni biasanya adalah sumber utama tenaga kita. Bila kita makan, kita dapat tenaga, dan tenaga yang kita gunakan untuk bermain, buat kerja sekolah ke, berjalan, pergi shopping ke mana-mana tu, bersolat ke, kita menggunakan tenaga daripada karbohidrat. Sumber tenaga utama kita iaitu yang terdiri daripada nasi, roti, mi, kadang-kadang bertih jagung dan sebagainya lah. Ni karbohidrat. Okay? Kemudian yang kedua, protein. Protein ni selalunya daripada haiwan. Daging-daging haiwan, daging ikan, daging lembu, ayam. Jadi protein ni juga merupakan sumber tenaga dan juga membantu tumbesaran. Dia sebenarnya membantu tumbesaran. Jadi kalau siapa yang tak besar-besar tu, kecil je orangnya, mungkin awak boleh makan banyak protein. Banyak makan ayam, banyak makan ikan, insya-Allah akan naik dengan baiklah. Biasanya kalau orang-orang sukan, mereka akan jaga sangat pemakanan sebab mereka nak atlet-atlet sukan tu dia cepat membesar dengan tinggi dengan baik. Supaya kita dapat melawan dengan pasukan lain dalam keadaan badan kita yang tinggi, tegap dan kuatlah. Jadi protein ni antara salah satu yang perlu dikawal. Okey, seterusnya lemak. Okey, lemak ni maksudnya benda yang lemak lah. Lemak ni benda yang tak apa elok untuk badan sebenarnya, tapi mesti kena ada. Lemak ni dia akan digunakan oleh badan kita bila tenaga daripada karbohidrat kita habis. Contohnya kita buat aktiviti kita tak makan nasi. Kita puasa masa tu, tak makan nasi, karbohidrat kita dikorek sampailah kita punya tenaga badan kita lemah. Maka dah tak ada karbohidrat lagi, dia akan gunakan lemak kita. Untuk badan kita gunakan lemak untuk kita hapuskan untuk kita beri tenaga. Tapi lemak ni selalunya tak sampai guna lemak pun. Jadi lemak ni banyak tersimpan kat badan bila kita guna lebih. Itu yang jadi gemuk badan kita tu. Dan dia juga bahaya kalau dia boleh serap dekat salur darah tu. Bahaya, salur darah kita boleh jadi sempit. Okey, seterusnya mineral. Mineral ni sebagai contoh adalah ikan bilis lah, dan juga serbuk ni, serbuk garam maksudnya ni. Jadi daripada mineral-mineral yang kita dapat di sekitar bumi kita. Okey. Dan seterusnya adalah vitamin. Vitamin ni biasanya terdiri daripada buah-buahan. Okey, kalau buah-buahan selalunya ada vitamin C, carabina kan. Ada vitamin C dan ia baik untuk badan kita lah supaya sihat. Seterusnya lagi adalah pelawas. Pelawas ni macam sayur-sayuran selalunya. Pelawas ni gunanya untuk macam memudahkan kita untuk menjaga usus kita, mudah untuk usus kita berjalan, mencernakan makanan, mudah untuk kita buang air besar. Jadi itu adalah pelawas yang terdiri daripada tumbuh-tumbuhan. Vitamin tadi buah-buahan. Jadi vitamin dan pelawas ni sebenarnya kedua-duanya membantu diri kita untuk sihat. Nak sihat, makanlah vitamin banyak-banyak, makanlah pelawas banyak-banyak. Okey. Seterusnya adalah air. Air macam-macam air lah. Air ni guna dia untuk badan kita mendapat kesegaran kan. Yang menjalankan aktiviti harian juga, sel-sel badan kita semua gunakan air. Okey. Ada budak ni tanya, bolehkah kamu berikan contoh makanan lain bagi setiap kelas makanan di atas? Contoh. Okay, jom kita cuba. Air temikai, air oren, air kosong kan. Kita bagi air teh. Kita bagi air ni lah, air limau contohnya. Kan ni oren kan, bagi air limau. Pelawas ni kobis kan, kita bagi sayur sawi. Vitamin buah-buahan kita bagi buah temikai. Okey, mineral ni kita bagi mungkin kita boleh bagi air mineral kan. Lemak mungkin kita ada keju dan minyak, kita boleh bagi lagi mungkin apa lagi yang lemak, mentega ke, ada lemak juga kan. Protein kita boleh bagi ikan, ayam, kita boleh bagi ayam kan. Karbohidrat macam saya cakap tadi, contohnya adalah kacang dan juga mi. Tu salah satu daripada jawapan tu lah. Itulah contoh-contoh lain daripada setiap kelas makanan di atas. Okey.
Sekarang ni kita lihat kepada aktiviti muka surat seterusnya, iaitu aktiviti Ria kelaskan makanan. Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan tuan-tuan dan puan-puan. Tiba-tiba tuan-tuan Okey. Alat dan bahan dia senang je. Kita kena ada kertas majung, kertas A4 dan pen penanda, dan juga 7 gambar hidangan makanan. Letak je, ambil je gambar mana-mana daripada dekat dekat, kita tampal. Kemudian langkah-langkahnya, dia macam dah tengok menu nak pergi makan pula kan. Dalam kumpulan kita lihat apa mereka buat. Setiap kumpulan akan menerima satu gambar hidangan makanan. Bagi satu hidangan, lepas tu kumpulan tu akan kenal pasti makanan bagi setiap kelas makanan daripada gambar hidangan. Contohnya kat sini kan ada nasi, ada kicap, ada ayam, tu dia akan kelaskan. Okey, mana protein, mana karbohidrat, mana vitamin, mana pelawas. Dia kelaskan. Kemudian bina peta pokok untuk mengelaskan makanan di atas kertas majung. Bila dia dah berbincang tadi ni, dia tulis kat kertas, kemudian salah seorang yang tulisan cantik tu dia akan tulis kat kertas majung. Tulis kat sini kan, besar-besar ditulis sebab kita nak bentang je lagi. Mereka pun tulis dalam bina peta pokok. Ni peta pokok. Okay, kalau awak ingat, salah satu daripada peta iting adalah peta pokok. Okey, seterusnya yang keempat, pamerkan hasil kerja di dalam kelas. Tampalkanlah dekat sudut-sudut kelas. Awak boleh buat aktiviti 3 stay, 4 stay pun boleh, kan. Awak boleh buat aktiviti pembentangan di hadapan kelas, ataupun awak boleh biar je kat situ. Bila rehat nanti, bila free bolehlah kawan-kawan tengok hasil kerja kita. Okey. Kalau macam dalam gambar ni, ditampal dekat bahagian sign dekat belakang kelas. Okey. Soalan, kelas makanan apakah paling banyak yang dapat kamu kenal pasti? Ini bergantung pada awak lah. Eksperimen kat sini kan, aktiviti kat sini, tengoklah pada kumpulan awak nanti. Bila awak buat aktiviti ni secara berkumpulan, awak akan tengok mana satu yang paling banyak sekali. Contoh ni nasi ayam kan, apa sebenarnya lagi banyak, protein lagi banyak ke, ataupun vitamin lagi banyak ke, karbohidrat ke. Jadi itu semua soalan ni bergantung pada kita punya aktiviti kat atas tu. Okey, jadi kalau buat aktiviti barulah boleh jawab kan. Okey, jadi untuk nota untuk guru, aktiviti Ria kelaskan makanan dilakukan dengan kaedah PAK 21, gallery walk. Gallery walk pun boleh, 2 stay, 4 stay pun boleh, macam-macam cara boleh. Guru boleh memilih menu yang sesuai untuk 7 kelas makanan. Jadi cikgu ni bolehlah guna satu tu nasi ayam. Yang ni yang popular-popular kan, seronok budak tengok. Nasi ayam, nasi lemak, lepas tu nasi apa lagi? Nasi pattaya, nasi goreng ayam, macam-macam. Dan kalau boleh buat nasi ayam penyet pun sedap. Sedap pula bila saya sebut nasi-nasi ni. Lapar pula jadinya. Okey. Itu cerita pasal makanan. Jom kita pergi lagi muka surat yang ke-42. Kenapa penting makanan kita ni? Pentingnya makanan saya. Aisyah melawat Rani yang sakit di hospital. Rani, saya ada bawa bubur nasi untuk kamu. Marilah makan. Saya tak nak lah. Saya tak selera lah. Badan saya lemah dan tak bertenaga. Janganlah begitu. Kamu perlu makan untuk sihat semula. Rani disuruh makan kan. Rani makanlah. Bagaimana saya boleh sihat semula pula? Dia tanya. Rani, cuba tengok bubur ini. Jeng. Nampak? Bubur nasi ini ada udang, ada ayam, ada ikan bilis, ada sayur, ada air dan sedikit minyak. Sedap tau. Minyak dia sikit je. Setiap makanan mempunyai kepentingannya kepada tubuh badan kita agar sentiasa kekal sihat. Maksudnya bubur yang kawan dia buat ni memang lengkap lah. Ada ayam, ada nasi, maksudnya, dan ada juga ikan bilis, sayur, ada sikit minyak. Semua kelas makanan ada. Cuma kuantiti dia berbeza-beza. Maksudnya mungkin minyak sikit, nasi tu banyak kan, udang ada, protein tu banyak juga kan. Okey, jadi itulah yang pentingnya supaya tubuh kita sentiasa kekal sihat. Okey. Kepentingan makanan. Kenapa penting sangat bahagian-bahagian ni, benda-benda ni semua ni yang kita belajar 7 ni? Yang pertama, protein. Sebab untuk tumbuh saran. Macam saya cakap tadi, makanan yang asalnya daripada haiwan adalah protein. Contohnya daging ayam, daging lembu, kambing apa semua, dan ikan dan udang dan sotong dan sebagainya. Dan susu juga. Susu. Yalah, susu kan kita perah daripada haiwan. Keju tu kita perah daripada haiwan juga sebenarnya. Sebab itu adalah susu awalnya kan. Cuma dia dah jadikan keju lah. Jadi benda-benda yang daripada haiwan adalah protein. Dia baik untuk pembesaran kita. Okey. Seterusnya karbohidrat. Beri tenaga. Ni lah saya kata tadi. Kentang pun ada. Kentang ni boleh memberi kita tenaga supaya kita jadi lebih kuat. Supaya kita bertenaga. Nak jalankan tugasan harian kita. Okey, seterusnya, vitamin.
menjaga kesihatan. Vitamin ni lah yang terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran untuk jaga kesihatan kita. Banyak kan makan sayur. Budak-budak susah betul nak suruh makan sayur kan. Makanlah sebab nak jaga kesihatan kita. Okey. Mineral. Ni contoh mineral-mineral yang ada dalam gambar. Okey, mineral-mineral kat situ menjaga kesihatan juga. Okey, jadi bukan saja vitamin, mineral juga perlu untuk jaga kesihatan. Sebab tu orang biasa kata vitamin dan mineral. Sebab benda ni baik untuk kesihatan kita. Alright. Seterusnya lemak. Lemak memanaskan badan. Betul lah kan? Contoh kan, kalau orang tu badan dia besar sikit dengan badan dia kurus, bila kita pergi tempat sejuk, orang yang badan besar tu bertahan lagi, tapi yang kurus tu dah gegil kan. Sebab apa? Sebab lemak dia kurang. Jadi lemak ni guna dia untuk panaskan badan. Okey, jadi dia terkumpul, maka badan kita akan panas lah. Air mengawal suhu badan. Air ni untuk kawal suhu badan kita. Air ni bila dia masuk dalam perut kita, dia masuk dalam sistem pencernaan kita, dia akan pergi ke seluruh bahagian badan semua kan. Jadi itulah yang menyebabkan air ni menyegarkan badan kita. Bila ada air, kita akan rasa segar, kita akan selamat. Tak macam cuba puasa kan. Bila puasa malam tu, bila buka minum air, rasa macam air tu lalu ke satu badan tau. Leganya kan. Dia mengawal suhu badan kita supaya sentiasa normal lah. Okay. Pelawas pun terdiri daripada serat-serat yang buah-buahan apa semua tu. Dia juga untuk mencegah daripada sembelit. Okay, sembelit ni leceh lah kan. Nak buang air besar susah. Jadi bila kita makan pelawas, nanti dia terus senang nak keluar. Contohnya kalau awak nak buang air besar, tak keluar-keluar, awak pergi ambil pisang sebiji, awak makan pisang tu, nanti tak lama lepas tu terus dia keluar kat bawah. Okay, itulah pelawas. Jadi soalan kat bawah, bagaimanakah bubur tersebut boleh membantu rani sihat? Cuba kamu jelaskan. Senang saja. Bubur itu boleh bantu sebab lengkap dengan ke-7 kesemua kelas makanan. Okey, bubur tersebut lengkap dengan kesemua kelas makanan mengikut kuantiti yang betul. Maksudnya bubur rani tu dia ada semua benda-benda kelas makanan ni, tapi dalam kuantiti yang cukup yang betul. Maksudnya ada lemak, ada tapi sikit. Ada protein, ada banyak. Ada nasi, ada karbohidrat, ada banyak. Jadi itulah yang Rani kata bubur dia sihat. Okay, kalau awak perasan kan, orang yang rasa demam je mesti makan bubur kan. Okay, makanan seimbang. Apa benda makanan seimbang tu? Bagaimanakah kita boleh memastikan makanan yang kita makan seimbang? Kita boleh pastikan makanan yang dimakan adalah seimbang dengan mengikut saranan piramid makanan Malaysia. Ada rupanya piramid makanan Malaysia. Mari kita lihat. Dia ada 4 tingkat. Okay, untuk tahun 3 kita belajar ada 4 tingkat piramid makanan Malaysia. Okay, aras yang keempat yang paling tinggi sekali. Biasa paling tinggi boleh hebat kan. Ni paling tinggi sekali, makan sedikit. Contohnya lemak, minyak, garam, gula. Ni tidak, garam dengan gula makan tabur kan. Banyak kan, nak bagi sedap punya pasal Ajinomoto apa semua tu, geng-geng garam lah tu. Jadi makannya sikit saja bagi rasa. Okey. Yang ketiga, aras 3 bawah sikit, makan sederhana. Maksudnya ikan, ayam, daging, ke kacang. Ke kacang. Saya mungkin ada kesilapan tadi. Ke kacang dekat makanan sederhana lah. Tapi kalau untuk yalah bijirin lah. Bijirin dengan ke kacang saya tak pasti sama ke tidak. Tapi kalau kita lihat dalam ni, aras 3 ke kacang. Okey, ke kacang, susu dan produk tenusu yang daripada haiwan tu kita kena makan sederhana. Okey. Dan aras yang kedua, makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Mestilah kena makan banyak. Dan aras 1, makan secukupnya. Secukupnya, bukan dia kata makan paling banyak makan secukupnya. Nasi, mi, bijirin. Tadi saya sebut ke kacang kan, sebenarnya bijirin yang karbohidrat tadi kan. Okey, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Okey, kita makan benda tu. Sebab itu bila kita orang Malaysia, kalau kita makan nasi penuh kan, nasi lepas tu ada sayur, biasalah tu. Cuma sebenarnya macam kita makan tu nasi paling banyak kan. Jom kita tengok sebenarnya macam mana yang betul ni. Mari kita lihat contoh makanan ini. Adakah makanan ini seimbang? Nampak tak pinggan dia? Selalunya kita makan, dia ada 3 bahagian. Satu, separuh ni, lepas tu ni suku. Selalunya kita makan yang separuh banyak ni adalah nasi. Sayur kat sini, ikan ayam kat sini kan. Sebenarnya salah. Sebenarnya konsep dia adalah konsep suku separuh. Iaitu nasi ni suku je. Yang ikan ni suku je. Dan buah-buahan dan sayuran separuh, setengah ni. Inilah cara makan yang betul seimbang sebenarnya.
Jadi makanan seimbang ialah makanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam jumlah yang cukup. Mesti ada semua kelas makanan dan jumlah dia cukup lah. Bukan lebih-lebih, mencukupi. Okay, cikgu dia cakap apa? Berdasarkan piramid makanan Malaysia, cuba kamu rancang satu hidangan makanan seimbang dan terangkan tentangnya. Rancang lah. Kalau saya letak ayam, saya letak, yang penting ada 7 tu. Lemak sikit kan. Letak tu, dan lemak tu mungkin kita masak masa kita pakai minyak. Lemak lah tu dah cukup lah tu. Jangan lemak banyak sangat. Kemudian kita letak sayur dengan buah yang banyak, separuh kan. Cukupkan 7. Letak sikit ikan bilis, nak dapatkan mineral. Maka kita ceritalah tentang kita punya rancangan makanan kita tu. Itu yang cikgu ni suruh buat. Okey, nota untuk guru, pengambilan makanan yang seimbang bergantung pada jantina, umur, saiz badan, persekitaran, tahap kesihatan dan aktiviti fizikal. Maksudnya untuk awak ambil makanan, dia laki perempuan tak sama. Jantina laki banyak, perempuan sikit makannya. Biasalah kan. Cuma perempuan ni kalau makan, dia makan sikit tapi mahal, sebab semua benda dia nak test. Sayur tu kalau ada 2 jenis, dia test 2 jenis. Kalau orang laki pula, sayur sikit, nasi sikit, ayam sikit, nasi satu, gunung penuh. Itulah beza lelaki dan perempuan selalunya kan. Memang berbeza, bergantung pada tenaga yang kita akan gunakan lah. Umur pun sama. Orang tua makan macam mana, budak-budak makan macam mana, okay, dia mesti berbeza. Biasanya orang budak-budak ni makan dia banyak sebab dia nak aktif, tapi tak gemuk-gemuk sebab dia guna semua tenaga dia kan buat main kan. Okay. Saiz badan, okay, kalau badan kita kecil, kita makanlah sikit, normal lah. Kalau badan kita besar, kita makan banyak kan. Dan juga persekitaran kita macam mana. Contoh kalau kita ni duduk tempat sejuk, kita memang akan makan aja kerjanya. Sebab sejuk kan, nak dapatkan haba, kita makan lemak lebih sikit. Tapi kalau kat tempat panas, kita makan berjaga-jagalah dalam lemak tu. Dan tahap kesihatan, kalau kita kadang-kadang makanan yang kita makan ni, kadang-kadang tahap kesihatan dia maksudnya dia tak boleh menerima benda tu. Padahal benda tu sihat. Contohnya kita minum air tu sihat, tapi sebabkan kita ada penyakit yang air tak boleh banyak, kita kena minum sikit. Jadi bergantung pada tahap kesihatan lah. Jangan bantai je bagi makan semua dekat orang yang tak sihat. Okay. Dan juga aktiviti fizikal. Maksudnya kalau orang tu atlet sukan, angkat berat contohnya, dia kena makan banyak ayam, baru dia boleh berat badan dia dan dia boleh mengangkat angkat berat itu. Itu contoh. Kalau orang renang, dia kena macam mana. Orang gimnastik, dia kena kawal makan kan. Contoh-contoh macam tu lah. Itu yang cuba guru yang perlu terangkan pada murid-murid kat sini. Alright, jadi untuk aktiviti berkumpulan hari ini, aktiviti ria poster piramid makanan. Senang saja. Alat dan bahan dia adalah gunakan kad manila, pen penanda, gunting. Awas, itu guna elok-elok. Jangan main gurau-gurau dengan gunting. Dan juga gam. Dan juga katalog pasaraya. Ni katalog ni macam-macam katalog kan. Ada gambar buah, ada gambar haiwan, haiwan pula, ada gambar buah, ada gambar kicap lah, apa semua kan. Apa yang kita kena buat ni sebenarnya macam seronok je. Langkah-langkah dia, yang pertama, lakarkan bentuk piramid pada kad manila. Nampak besar dia buat ni. Lakar besar-besar. Lepas tu awas, guntingkan gambar makanan daripada katalog mengikut aras piramid makanan yang dipilih oleh setiap ahli. Kemudian tampal. Nanti ada seorang ni tukang gunting. Lepas tu nanti kawan-kawan ni kan ramai kan, dia tampal mana satu kedudukan makanan tu sebenarnya. Kena makan banyak ke, kena makan sikit ke, dekat atas piramid makanan ke, kat bawah ke, makan secukupnya ke. Banyak kan. Jadi ahli kumpulan akan buat kerja macam tu. Kemudian rancang satu hidangan makanan yang boleh dihasilkan berdasarkan kandungan piramid makanan tersebut. Okay, mula-mula dia suruh tampal je. Ada tampal settle semua kan. Lepas tu sekarang ni ambil satu kertas, ambil lagi satu paper untuk kita tulis pula apakah cadangan makanan kita, dan kita bentangkan. Yang keempat ni bentangkan hasil kerja di hadapan kelas. Kita dah bagi-bagi tu. Lepas tu kita pergi depan, cakap ini makanan contoh saya. Saya makan banyak nasi kerana apa? Saya makan telur kerana saya apa? Dia akan terang kat depan lah. Dia buat nasi lemak ni. Jadi bergantung pada awak punya ahli. Alright. Okay. Soalan dia, apakah hidangan yang telah kamu rancang? Mengapa? Maksudnya hidangan apa kita rancang? Ni yang kita rancang dalam grup ni kan. Kalau dah buat aktiviti ni, nanti awak ceritalah. Saya merancang, dia kata apakah hidangan yang telah kamu rancang? Nasi lemak. Jawapan ni kan, nasi lemak. Mengapa? Kerana nasi lemak yang saya cipta ni bukan nasi lemak kosong kan. Nasi lemak ada sambal, ada ikan bilis, ada timun, ada telur. Semuanya melengkapi piramid makanan. Nampak tak? Maksudnya 7 kelas makanan ada dalam ni. Sebab itulah ia baik. Cuma nasinya tu nasi lemak lah. Jangan makan selalu, nanti ngantuk kan. Okay. Itu contoh. Alright. Jadi sekarang ni kita lihat kepada seterusnya. Sikit lagi kita masuk kepada muka surat 47. Kesan makanan yang tidak seimbang. Kalau kita makan tak ikut
piramid makanan. Lantak lah aku nak makan badan aku. Makan je kan. Apa jadi? Tengok, perhatikan situasi di bawah. Tabiat ni yang pertama, sedapnya air goreng ni. Dia makan. Badan saya dah gemuk lah. Nampak? Dia jadi gemuk sebab dia tak kawal makan dia. Dia makan lebih. Padahal kita nak guna tenaga sikit je. Dalam musim PKP tak boleh pergi mana kan. Macam tu. Tu yang jadi gemuk badan dia. Yang cakap ni pun sama. Okay. Manisnya aiskrim ni. Dia makan gula seronok. Dia makan macam-macam. Ya Allah. Tengok pun dah milu dah tengok ngilu tengok akhirnya gigi dia rosak kan. Dah tak gosok gigi. Lepas tu tak komong-komong kan. Ni sayur tak nak makan sayur. Saya tak suka sayur ni. Ni budak-budak ni selalu ni macam awak. Awak tak lah. Awak baik kan. Budak tempat lain. Budak dekat negara lain. Okay. Susahnya nak buang air besar. Nampak dah susah nak buang air besar. Sebab dia tak makan sayur. Dia tak makan pelawas. Dia tak minum air. Susah lah. Okay. Jadi dia kata, apakah kesan sekiranya mereka sentiasa mengamalkan tabiat makan makanan yang tidak seimbang seperti di atas? Sentiasa tak nak makan sayur, sentiasa makan aiskrim, sentiasa makan tapi tak buat kerja, makan banyak-banyak pula tu ayam. Bukannya angkat berat pun, dia angkat makan banyak-banyak. Apa akan jadi? Maka mereka akan boleh mendapat penyakit. Okey? Seterusnya kita lihat, apa tadi makanan seimbang? Makan makanan yang tidak seimbang. Ni tidak seimbang pula ya. Makan makanan yang tidak seimbang boleh menyebabkan masalah kesihatan. Oleh sebab itu, kita perlu merancang makanan yang kita makan supaya seimbang mengikut saranan piramid makanan Malaysia yang kita tengok tadi. Makan tu nak tengok, ingat piramid tu. Apa yang kena makan banyak, apa yang kena makan secukupnya, apa yang kena makan sikit. Okay? Orang luar negara, dia orang banyak meninggal, mati kat negara Arab tu sebab apa? Sebab tak dapat makan, kurus kering. Tapi kat Malaysia, yang meninggal semua disebabkan oleh makan pula. Makan banyak ni, makan banyak tu, masuklah kena darah tinggi lah apa semua kan. Pasal tak? Orang lain meninggal sebab tak makan, kita meninggal sebab terlebih makan pula. Buat malu je Jadi jaga diri sendiri. Bukan awak lah, orang lain jagalah diri kita sendiri. Jangan sampai jadi macam tu. Alright. Okay, jadi aktiviti riadah risalah kesihatan, aktiviti ria. Yang ini secara individu, awak boleh buat kat rumah kalau cikgu awak suruh. Okay. Alat dan bahan dia kita A4 dan alat tulis saja. Okay, dapatkan maklumat daripada pelbagai sumber tentang jenis makanan yang betul yang perlu dielakkan oleh seseorang yang mengalami obesiti. Cikgu dia kata, okey, awak balik, awak cari makanan yang boleh dimakan oleh orang obesiti. Obesiti tahu tak apa dia? Yang terlebih berat, badan gemuk, terlebih berat kan. Jadi nak dapatkan maklumat macam mana? Jadi kita pun tengok saja kat internet, Mr. Google. Okay. Lepas tu bila dah dapat, kita hasilkan risalah kesihatan mengikut kreativiti kamu untuk menyampaikan maklumat yang diperoleh. Akhirnya dia buat cantik-cantik. Nampak lawa dia buat ni. Apa itu obesiti? Cara atasi obesiti. Jangan apa-apa semua dekat sini kan. Makan tu kena kurangkan lah, apalah, bersenam lah apa. Tu contoh. Risalah ni adalah maklumat penting untuk sesuatu itulah. Cantik dia buat nampak gambar ni. Jadi persembahkan risalah kesihatan yang telah dihasilkan di hadapan kelas. Jadi nanti wakil kumpulan, bukan wakil kumpulan ni, individu kan. Nanti mungkin cikgu tanya, siapa yang nak kongsi idea? Awak bangunlah ke depan, tunjuk risalah awak yang cantik ni. Ceritakan, cikgu, saya buat obesiti. Obesiti dia punya masalah dia adalah kerana apa-apa. Kalau nak sihat, kita kena buat apa-apa. Ada kerjakan nanti lah kat situ. Okay? Awak lah yang kerjakan nanti. Okay, jadi soalannya, sekiranya kamu seorang doktor, apakah yang kamu boleh nasihatkan kepada pesakit yang mengalami masalah obesiti tentang amalan pemakanannya? Okay, contoh kita doktor kan. Jadi nanti orang tu datang. Saya sakit lah obesiti, badan saya besar. Jadi apa yang kita nak cakap? Awak ni kalau boleh, ni saya jawapan saya. Suruh dia senam selalu. Awak ni kalau boleh hujung minggu turunlah. Tak payah nak talangan nak lari. Jalan, tak apa jalan je. Kalau saya jawab macam tu Ataupun kita pernah selalu bersenam ataupun makan kena jaga mengikut rantai makanan. Okay, itulah nasihat saya. Makan hati-hati ikut rantai makanan. Dan juga kalau kita makan tu, kita pastikan yang kita makan tu tak terlalu banyak atau tak terlalu sikit lah. Okay, orang kata ngam-ngam. Okay. Jadi sampai sini dulu saya rasa. Sebab selepas ini kita akan pergi ke muka surat 49 pada pertemuan seterusnya, proses pencernaan. Apa itu proses pencernaan ni? Apa benda ni cerna-cerna ni? Macam pelik je, nak tahu tak apa dia? Awak setiap hari tau buat pencernaan ni. Tapi badan awak lah yang buat, bukan awak. Okey, jadi nak tahu cerita tentang pencernaan, nantikan video seterusnya. Jangan lupa teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Okey, kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.